Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa khabar anda semua? Berjumpa lagi dalam kelas pembelajaran online kita pada kali ini. Jika topik lepas, kita sudah melihat berkenaan dengan peringkat-peringkat pembersihan dalam sistem bekalan air. Kali ini kita nak lihat topik yang berikutnya, iaitu kelestarian air. Okey, baiklah. Terlebih dahulu kita ingin lihat apa yang dimaksudkan dengan kelestarian air. Kelestarian itu maksudnya kita menggunakan sesuatu sumber itu tanpa menjejaskannya untuk kegunaan generasi yang akan datang. Maksudnya, dalam kita membincangkan tentang kelestarian air ini, kita gunakan air yang ada. Ya, betul, kita gunakan, tetapi kita pastikan air tersebut tidak tercemar untuk kegunaan anak cucu cicit kita pada generasi yang akan datang. Sebelum kita lihat bagaimanakah cara-cara untuk kita pastikan kelestarian air, kita lihat terlebih dahulu apakah bahan-bahan pencemar yang boleh mencemarkan air dan apakah kesan dia terhadap air yang kita ada pada hari ini. Okey, kita dah lihat tadi apakah bahan pencemar yang boleh mencemarkan sungai. Maka kita perlu untuk melaksanakan beberapa tindakan untuk pastikan segala pencemaran sungai kita berada dalam keadaan yang terkawal. Pertama sekali, kita perlu untuk mendidik masyarakat kita supaya mereka ni sedar akan kepentingan sistem bekalan, kepentingan bekalan sumber air ini. Sebab masyarakat kita sebagaimana yang kita tahu suka sangat buang sampah dalam sungai. Lepas tu kalau berkilah dekat air terjun, tinggalkan sampah dan sebagainya. Kita kena didik mereka supaya bekalan air ini tidak tercemar. Yang kedua, kita perlu menaik taraf sistem pembentungan. Supaya apa? Segala sistem saliran yang berada dalam Malaysia ini, dalam negara kita, berada dalam keadaan baik untuk mengelakkan segala kerosakan yang berlaku pada sungai. Yang ketiga, menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna. Okey, ini senang cerita sistem tandas kita lah. Kadang kita buang air besar, segala najis-najis kita itu perlu untuk diproses, dirawat dengan betul supaya segala bahan pencemar tidak masuk ke dalam sungai dan mengelakkan sungai daripada tercemar. Yang keempat, kita perlu untuk mendidik para petani tentang penggunaan baja dan racun dengan betul. Memang best lah kalau guna baja itu, memang dapat meningkatkan produktiviti tanaman. Gunakan racun dapat elakkan serangga, perosak dan sebagainya. Tetapi para petani ini perlu untuk tunjukkan cara yang betul supaya racun dan baja itu tidak akan mencemarkan sungai. Yang kelima, kena kuatkuasakan undang-undang. Siapa yang buat salah, kita saman. Siapa yang buat salah, siapa yang cemarkan sungai, kita suruh mereka bersihkan balik sungai kita. Sebenarnya banyak lagi cara-cara lain yang boleh dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun kerajaan dalam usaha untuk mengawal pencemaran air sungai. Kalau tadi kita dah lihat tentang cara-cara mengawal pencemaran air secara besar dalam peringkat masyarakat, peringkat kerajaan dan sebagainya. Tetapi kita ni sebagai individu ada beberapa cara untuk kita pastikan sistem bekalan air yang kita gunakan ni terpelihara, tidak bazir dan sebagainya. Pertama, mandilah dengan shower, dengan pancuran air kan. Janganlah guna air tapungan. Kadang-kadang kita guna tapungan ni baldi ke besin, kita banyak sangat guna air. Kedua, berus gigi. Tolong tutup pipe itu, ataupun lagi bagus, pakai air dalam cawan. So kita hadkan penggunaan air semasa berus gigi. Ketiga, basuh pinggan mangkuk dalam tapungan air. Ini tidak basuh pinggan mangkuk dalam paip yang mengalir kan, bazir air tu. Yang keempat, basuh kereta menggunakan air dalam baldi. Kebiasaannya orang basuh dengan menggunakan paip, tengok membazir banyak air. Yang kelima,
gunakan mesin basuh dengan muatan yang penuh. Pastikan cuci itu sepenuh-penuhnya, sebab kalau kita cuci tak penuh, kita akan banyak menggunakan air berbanding dengan kita cuci secara penuh. Yang keenam, kalau nak siram pokok bunga tu, kumpullah air hujan. Sebab apa? Air hujan ni kan air semula jadi. Kita tak perlu untuk bergantung kepada air pipe untuk menyiram pokok bunga. Yang seterusnya ialah kalau ada pipe bocor kat rumah, tolong baiki dengan segera. Sebab apa? Pipe bocor ni air akan mengalir, bazir tak digunakan. Sebenarnya banyak lagi cara-cara lain yang boleh anda fikirkan untuk memastikan kelestarian air. Okey, itulah saja berkenaan dengan kelestarian air. Saya sudah ceritakan tentang apakah bahan pencemar yang boleh mencemarkan air, apa yang boleh kita laksanakan sebagai masyarakat, sebagai kerajaan, dan apa yang kita boleh buat sebagai individu untuk pastikan kelestarian air. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.